Assalamualaikum dan salam UTM Sanjungan Bangsa. Peningkatan pembuangan sisa makanan di Malaysia amat membimbangkan, terutama sekali pada musim perayaan. Kajian menunjukkan pembaziran makanan meningkat antara 15% hingga 20% semasa Ramadan berbanding purata bulan lain. Dilaporkan pada 2018, sebanyak 20,088 tan makanan dibuang ke dalam tong sampah di seluruh negara setiap hari semasa Ramadan. Berdasarkan Food and Agriculture Organization, sejumlah 1.3 bilion USD ataupun 1/3 dari jumlah makanan akan dibazirkan pada setiap tahun. Malaysia juga tidak terkecuali daripada masalah ini dengan menghasilkan sebanyak 17 juta kilogram sisa makanan daripada sejumlah 38 juta kilogram sisa pepejal yang dibuang setiap hari. Terdapat pelbagai faktor berlakunya peningkatan pembaziran makanan di Malaysia. Linda Sarah akan menerangkan dengan lebih lanjut. Baiklah, terima kasih. Mari kita ke topik faktor peningkatan pembaziran makanan di Malaysia. Yang pertama ialah pembelian makanan berlebihan oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat tidak merancang dengan baik kuantiti makanan yang diperlukan. Yang kedua, penggunaan barangan yang hampir terluput dalam perniagaan. Sikap tamak peniaga dengan menggunakan makanan yang hampir tarikh luput bagi mengurangkan kos perniagaan tanpa memikirkan keselamatan pengguna. Bagi mengutamakan keuntungan peniaga bertindak secara tidak rasional dengan menjual makanan yang dalam keadaan tidak baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan lagi berita hari ini dengan pandangan Tokoh terhadap pembaziran makanan di Malaysia. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Mikanan American 2021, beliau berkata trend peningkatan sistem makanan ini dilihat meningkat antara 15 hingga 20% pada musim perayaan. Berkaitan itu, kita anjurkan kempen hargai makanan, elak pembaziran #JemTapau yang bertujuan untuk mengurangkan pembaziran makanan serta menurunkan jumlah sistem makanan yang didupuskan di tapak pelupusan bagi mengelakkan kesan pencemaran dan pemanasan global. Seterusnya, menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasruddin Ismail 2018, beliau berkata kerajaan akan mendapatkan input dari negara luar termasuk Perancis dalam mengubah rank undang-undang pembaziran. Pembaziran makanan memberi kesan kepada individu, masyarakat, keluarga dan negara. Dari segi individu, pembaziran makanan menyumbang kepada pembaziran wang. Jumlah pembaziran wang individu ini ibarat sama dengan jumlah wang yang digunakan untuk keperluan yang lebih penting. Berlaku pembaziran sumber, tenaga dan akal fikiran individu yang telah digunakan untuk menghasilkan makanan tersebut. Lebih menyedihkan lagi apabila makanan itu dibuang, makna kita mengambil hak orang lain yang hidup dalam kesusahan seperti gelandangan dan fakir miskin. Selain itu, pendapatan harian dan isi rumah keluarga turut terjejas apabila nafsu perbelanjaan melebihi daripada keperluan dan bekalan makanan tersebut tidak dihabiskan kemudiannya dibuang. Seterusnya, masyarakat terpaksa berlapar disebabkan oleh kesempitan hidup kerana peningkatan kos sara hidup. Masyarakat mengalami kekurangan makanan yang menyebabkan tumbuh-sara terbantut kerana tidak mendapat nutrisi mencukupi. Ada pembaziran makanan berterusan menjejaskan jaminan penghasilan bekalan makanan negara kepada imbangan dagangan Malaysia, iaitu prestasi ekspor yang akan ditenggelami oleh jumlah import yang tinggi, lantas menambah aliran keluar mata wang Malaysia. Seterusnya, peningkatan kos perbelanjaan untuk memprosesi sepepejat. Sampah yang tidak ditapis akan mengeluarkan gas metana sekaligus menyumbang kepada pemanasan bumi. Akhir sekali, imej negara Malaysia turut dipandang rendah oleh negara luar kerana sikap moral masyarakat sebagai pengguna yang suka membazir serta ekonomi negara yang menurun akibat lebihan kos untuk pelupusan sampah. Antara cadangan atau cara menangani isu pembaziran makanan yang dapat kami berikan ialah yang pertama, masak di rumah. Kebanyakan pembaziran makanan terjadi kerana sifat tamak haloba di bufet dan restoran. Oleh itu, anda boleh mengurangkan pembaziran makanan dengan memasak di rumah. Pastikan anda merancang menu masakan untuk seminggu dan menyenaraikan bahan-bahan dapur yang diperlukan terlebih dahulu sebelum membeli belah. Untuk mengurangkan pembelian mengikut nafsu, elakkan dari membeli bahan-bahan dapur ketika anda lapar. Cadangan yang seterusnya ialah masak semula makanan lebihan. Dengan cara ini, anda tidak perlu lagi bersusah payah memikir menu pada waktu sahur. Makanan lebihan yang dibeku juga masih elok untuk dihidang sewaktu buka puasa. Dengan cara ini, anda akan mempunyai lebih banyak jenis lauk dan tidak menjadi bosan memakan makanan yang sama. Cadangan terakhir bagi mengelakkan isu pembaziran makanan berlanjutan ialah simpan lebihan makanan dengan elok.
Makanan-makanan yang berlebihan sewajarnya dibekukan di dalam bekas yang ditutup rapat. Dan apabila sudah tiba masa untuk dimakan, boleh dinyah bekukan menggunakan ketuhar gelombang atau dimasak semula. Jimat masa dan tenaga anda. Pastikan makanan yang disimpan sudah disejukkan pada suhu bilik kerana wap boleh menyebabkan makanan menjadi basi. Masalah pembaziran makanan tidak asing lagi, terutama sekali dengan masyarakat Malaysia. Hal ini kerana kadar pembuangan sisa makanan semakin meningkat saban hari. Terdapat pelbagai faktor berlakunya pembaziran makanan yang mampu masyarakat di Malaysia elakkan, antaranya ialah pembelian makanan berlebihan. Akhir kata, masalah pembaziran makanan yang berlaku di Malaysia boleh diatasi bersama jika setiap individu berusaha keras mengurangkan jumlah pembuangan makanan. Kesannya masalah perubahan iklim dan pencemaran tidak akan lagi menjadi satu gangguan buat rakyat Malaysia. Sekian sahaja berita pada hari ini. Terima kasih.